إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan darinya dia ciptakan pasangannya, dan dari mereka berdua dia tebarkan lelaki dan wanita yang ramai. Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah yang kepadanya kamu meminta hubungan silaturahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan hendaklah kamu berkata benar. Nescaya Allah akan memperbaiki bagi kamu segala amalan kamu, dan Allah akan ampunkan bagi kamu segala dosa kamu. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, sesungguhnya dia telah mencapai kemenangan yang sangat besar. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita sambung bacaan hadis Riyadhus Salihin, Babul Amri bil Ma'ruf wan Nahyi 'anil Munkar. Bab menyuruh kepada kebaikan dan melarang daripada kemungkaran. Hadis An-Nu'man bin Bashir. Hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. An-Nu'man bin Bashir ni dua-duanya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nu'man bin Bashir ni ada kisah dia. Kisah dia maknanya dengan ayah dia. Muka surat di sini 139 kalau buku ni lah. 139 yang Ar-Rabi'u tu, Ar-Rabi'u tu. Ya, Ar-Rabi'u nampak tak? Dari An-Nu'man bin Bashir tu. Jumpa? Okey. Maknanya An-Nu'man bin Bashir ni ada kisah dia dengan ayah dia. Jadi ayah dia ni dia sayang ni, apa nama, Nu'man ni sayang sungguhlah. Dia nak bagi Nu'man ni satu hadiah. Ada beradik lain dia tak bagi. Kan? Jadi maknanya dia bagi tahu kat isteri dia, aku nak bagi kat Nu'man sekian-sekian benda. Mak dia kata tak boleh. Kena pergi tanya Rasulullah dulu macam mana. Dia pergi tanya Rasulullah. Rasulullah kata kau bagi tak pada anak yang lain macam tu? Dia kata tak. Tak, jangan. Bagi sama dengan anak-anak kita. Tak boleh nak lebihkan. Hak ni aku bagi emas, hak tu aku bagi kencil je. Hak tu aku bagi banglo, hak tu aku bagi rumah teres yang satu tingkat tu, rumah murah tu kan. Tak, nak bagi kena bagi sama. Walaupun anak tu anak bongsu kita, biasanya anak bongsu ni dia rapat sangat dengan mak, kan. Jadi bila dia nak tu maknanya cepat sikit lah daripada adik-beradik yang lain. Jadi mak jangan buat macam tu lah. Walaupun perasaan dia pada anak bongsu tu, rasa tu maknanya lebih. Sebab apa ni? Hak ni bukan milik dia. Sebab tu Nabi SAW fi taqsim, dalam pembahagian untuk mengadil, untuk berlaku adil terhadap para isterinya SAW, kan. Nabi tadi bagi cukup adil dari sudut masa, nafkah, tapi dari sudut hati tak boleh nak kata apa dah. Sebab Nabi kata Allahumma
hadza ma amliku. Ya Allah, inilah apa yang aku miliki untuk berlaku adil kepada para isteri, ya kan? Wala talumni fi ma la amliku, jangan engkau cela aku pada apa yang aku tak miliki. Maknanya hati ni bukan milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalah sayang, masalah cinta ada di antara para isteri dia ni tak samalah. Jadi maknanya tentulah dengan Aisyah tu lebih daripada yang lain radhiyallahu anha, ya kan? Jadi maknanya tidak adalah isteri Nabi ni kecuali Aisyah sajalah. Maknanya anak dara kan. Yang lainnya semua bekas, semua dah janda. Itu maksud dia. Jadi maknanya jangan kau cela aku pada apa yang aku tidak miliki. Sebagai seorang ibu, kita dengan anak-anak kita, maknanya kena bagi sama. Di sudut kita kata pembahagian macam hibah. Hibah kan. Kalau waris tu lain lah. Waris ni maksudnya pusaka ni kita dah mati. Hibah ni masa kita hidup bagi. Adik dengan abang sama. Kalau rumah tu nilai lain, anak ada 3, rumah ada 3, kita nak hibah. Rumah tu satu kat rumah yang mewah sikit, yang different nilai. Macam mana? Kita jual semua. Fikir sendirilah macam mana nak buat. Janji sama. Tak takut tak adil ni lah. Fikir sendiri macam mana nak buat. Janji sama. Satgi si abang kata, amboi mak sayang kat adik lebih pada aku. Hak adik bagi hak tu, hak konolot tu. Hak aku ni bagi tengah-tengah. Hak dinding orang punya sebelah, dinding orang punya, atas pun orang punya. Tak puas hati tak payah bagi dia semua. Kalau tak puas hati maknanya mak tak usah bagilah. Tunggu mak mati esok hangpa bagilah atau pusaka hangpa. Sama banyak aku sukalah. Dia bagi, jadi dia panggil apa? Waris lah kan. Harta warisan. Bukan hibah tadi kan. Macam tu. Nak bagi sama. Jangan abang ni lebih, abang kurang, adik lebih dah. Jangan. Bila bagi tu Ustaz, kena panggil semua orang cakap saya nak bagi tu. Dia kena agree lah. Tak semestinya dia kena setuju, tapi kena bagi sama nilai tadi lah, kan? Sama nilai. Itu cerita dia. Baik, itu cerita Nu'man bin Bashir. Maka Nabi kata, bagi tak? Adakah semua anak-anak macam tu? Dia kata, tak. Bashir sajalah. Nu'man saja. Nabi kata, tak, jangan. Bagi adil di antara semua anak-anak kita. Itu keadaan dia. Baik. Jadi hadis dalam bab al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, larangan suruhan kepada kebaikan dan larangan daripada kemungkaran. Jadi Nu'man dia meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katanya, hadis ni saya dah baca di Darul Ta'lim ni 21 hari bulan 6 tahun 2006. dah ni. Darul Ta'lim 21 bulan 6 tahun 2006. Dah ni tahun 2000 apa je? Tahun 2015. Allah, berapa tahun dah? La ilaha illallah. Maknanya saya dah baca dah banyak dah, nak habis dah. Cerita beberapa tahun yang lalu kan. Ini cerita lama. Tak apalah, dia setiap kali kita ulang kita ingat. Baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul qa'imi fi hududillah." Masal ni perumpamaan lah. Orang-orang yang melaksanakan hudud Allah. Orang yang melaksanakan, yang menjalankan apa dah? Hudud Allah tadi. Hudud ni apa dia? Hudud ni manahallahu anhu, apa yang Allah larang tadilah. Kan? Yang larang. Dia panggil manahallahu, apa yang Allah Taala larang. Wal waqi'i fiha, dan orang yang yang tidak yang melakukan yang melakukan dosa tersebut, maksudnya melanggar larangan Allah Taala, yang melaksanakan dan yang melanggar larangan Allah Taala. Nabi kata, kamathali qaumin, seperti satu kaum, istahamu ala safinatin. Seperti satu kaum yang mereka tadi mengundi di atas satu bahtera, satu kapal. Mengundi macam mana? Siapa yang nak duduk di atas, siapa yang duduk di bawah. Kapal ni ada 2 tingkat. Kita mengundi sekarang. Siapa yang duduk di atas, siapa yang duduk di bawah. Ngundi-ngundi bahagian puak ni duduk bawah, satu lagi duduk di atas. Baik. Maka bila dah mengundi, ini perumpamaan yang Nabi buat ni. Perumpamaan orang yang melaksanakan, yang menjaga hudud Allah Ta'ala tadi, batasan larangan Allah Ta'ala dia tak langgar tadi. Dan perumpamaan orang yang melanggar larangan Allah Ta'ala tadi, beza dia. Maknanya Nabi buat perumpamaan dengan orang 2 kumpulan yang naik satu kapal. Jadi bila dah mengundi, fasara ba'duhum a'laha, maka adalah sebahagian di atas dengan undian tadi, wa ba'duhum asfalaha, dan sebahagiannya di bawah. Lihat.
Ni cerita pasal orang di bawah lah ni. Orang atas tak ada masalah apa. Sebab dia kalau nak ambil air apa semua, air senang ambil. Hak di bawah ni nak ambil air ni, dia kena naik atas. Kena naik tangga dulu. Ataupun kena panggil orang atas, tolong turunkan air pada kami. Kan? Jadi macam tu. Wa kana alladhi fi asfaliha, dan adalah orang-orang yang berada di bahagian bawah kapal itu, idza staqau minal ma'i, apabila mereka hendak minta air, nak minumlah air minuman kan di atas sana, marru ataupun marru ala man fawqahum, depa terpaksa lalu di atas orang tadi lah, orang di atas tadi kan, terpaksa naik tangga kemudian lalu orang di atas tadi, dia banyak kerja. Jadi mereka bermesyuarat sama mereka lah, syuarat sama-sama. Faqalu, mereka berkata, lau anna kharaqna fi nasibina kharqan, kalaulah kita ni tebuk sikit. Kan? Ini mungkin kapal yang berlayar bukan di laut kot, di sungai air tawar lah. Maksud nak ambil air, nak minum. Kan? Nak ambil air untuk minuman. Jadi alangkah baiknya kalau kita tebuk sikit bawah ni, sikit ya tebuk, nak ambil air, taklah menyusahkan orang di atas. Walam nu'zi man fawqana, kalau kita tebuk di bawah ni, kita tak menyusahkan orang di atas, nak kena panggil mereka, nak kena panjat naik atas apa semua kan. Mari kita tebuk di bawah sikit ya, ambil air untuk minum. Fa in tarakuhum, kalaulah orang di atas tu biar orang di bawah ni tebuk kapal yang bawah tu, ma aradu, kalau mereka biarkan puak-puak ni nak buat apa yang dia nak buat, halaku jami'an, maka semuanya binasa. Nabi kata, hak duduk atas pun tenggelam, hak duduk bawah pun tenggelam, semua tenggelam. Tengok Nabi buat perumpamaan mudah kita faham kan. Perumpamaan tentang orang baik dengan orang jahat. Tapi orang baik duduk satu kapal dengan orang jahat, duduk satu kampung, duduk satu rumah, duduk satu dom asrama. Ya. Tapi dia tengok kawan dia duk isap rokok, dia tak abang dekat warden, tak beritahu kepada guru. Kawan dia buat mari apa-apa benda, rokok ke apa ke asrama tadi. Kan? Dia pun diamkan. Bila dia diam tadi, yang rosaknya bukan kawan dia, sekali dengan dia jahanam. Kan? Itu dia maksud dia. Wa in akhadhu ala aidihim najau, kalau mereka pegang tangan orang yang nak tebuk bawah tadi, ataupun dia panggil, jangan tebuk, bahaya, nanti kami di atas pun tenggelam sama. Kalau dia buat macam tu, najau, nescaya mereka selamat. Wa najau jami'an, dan semua selamat tadi. Rawahul Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa tayyaballahu tharah. Jadi jelaslah kita faham hadis ni macam tu. Maknanya kalau kita tengok orang yang zalim, kawan-kawan kita yang nak buat dosa apa semua tadi, kita pegang tangan dia, kita tahan dia, kita larang dia, kan? Ikut kemampuan kita lah. Man ra'a minkum munkaran, barang siapa yang melihat kemungkaran di hadapan dia, falyughayyir bi yadihi, kalau boleh mampu dia ubah dengan tangan dia. Kalau dia ada kuasa, umpamanya dia ketua kampung ke, kan, menteri ke apa ke, dia ada kuasa, dia boleh ubah, dia kena ubah dengan tangan dia. Fa illam yastati' fa bilisanihi, kalau dia tak mampu maka dengan lisan dia, dia tegah dengan lidah dia. Kalau tengah dengan lidah dia, kalau tak mampu juga, fa biqalbihi, maka dengan hatinya. Walaysa wara'a dzalika habbatu khardalin minal iman, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada lagi lah iman selepas hati tadi. Macam tu. Jadi banyaklah maksiat dan kemungkaran yang berlaku di hadapan kita. Jadi kalau kita mampu, kita tegah, tak mampu, itulah dia panggil step dia. Langkah pertama dengan tangan, langkah kedua dengan lidah, langkah ketiga dengan hati. Lepas tu tak ada langkah lagi dah. Kan? Itu cerita dia. Ini yang Nabi buat SAW. Dosa tadi, maksiat tadi. Sebab tu kalau bala dia turun tadi, bala kalau dia turun, dia meliputi semua. Kan? Tak kira lah bala ni, kita kata kadang-kadang kita sedar ataupun kita tak sedar. Yang kita sedar ni macam contohnya tsunami, banjir di Kelantan. Yang kadang-kadang kita tak sedar ni contohnya macam kenaikan harga barang. Gelak dah jauh. Siapa gelak jauh? Punya kuat sangat tu. Kan? Ini semua kita kata musibah kan. Peniaga-peniaga yang menindas orang lain. Kan?
harga yang tak sepatutnya. Ni semua musibah. Bila musibah menimpa tadi, dia kena habis semua. Hak soleh, hak taleh, semua kena. Itu dia. Cumanya beza orang soleh dengan orang taleh ni. Orang soleh ni, dia sabar dan dia dapat pahala. Dan taleh itu maknanya itu iqab untuk dia lah, balasan Tuhan untuk dia di dunia sebelum dia terima di akhirat, kalau dia mati tak sempat nak bertaubat. Begitu keadaan dia. Jadi maknanya bala dia turun, dia meliputi habis semua. Sebab tu kalau dalam hadis yang kita baca, hadis yang sebelum ni pun, kalau seseorang, itu hadis Abu Bakar yang selepas ni insya-Allah cerita dia kan, tengok orang buat dosa apa semua, kita tak pegang tangan dia, tak tahan dia, maka bala tadi turun kepada kita, habis kena semua. Sebab tu hari ni bala, musibah, macam-macam musibah. Wabak penyakit ni macam-macam wabak penyakit yang tak pernah ada sebelum ni, hari ni ada. Kita tak pernah kenal pun. Wabak JE lah, apalah, benda lah, macam-macam lah. Semua burung, ayam, kucing lah, apalah kan. Tak kenal. Tapi hari ni macam tu kan. Musibah Allah Ta'ala bagi tadi. Bila kena tadi, semuanya kena. Itu cerita dia. Baik. Penjelasan hadis ini. Hadis ini menjadi dalil bahawa orang yang hendak mengajarkan ilmu kepada orang lain sebaiknya memberikan sebuah perumpamaan agar lebih mudah difahami. Itulah dia Nabi SAW. Nabi suka buat perumpamaan. Kadang-kadang Allah Ta'ala pun buat perumpamaan juga dengan nyamuk, kan? Dengan ankabut. Ankabut ni apa dia? Labah-labah kan? Ankabut. Itu dia. Allah Ta'ala buat perumpamaan dengan lalat. Jadi Allah buat perumpamaan. Begitu juga Nabi SAW. Nabi suka buat perumpamaan untuk mudah fahamkan para sahabat. Satu. Yang kedua, bila orang dengar tadi, dia akan lebih beri perhatian. Pasal apa? Pasal orang ni dia suka cerita. Kita punya sifat kita suka dengar cerita. Orang cerita, kita maka bila orang dengar cerita tadi, dia akan tambah lagi perhatian dia kepada apa yang dia nak dengar tu. Itu dia. Selain itu, hadis ini juga sebagai penjelasan bolehnya mengundi. Boleh mengundi. Kan? Nak undi lah contohnya kan. Hari ni ustaz ni nak ambil pukul apa jam. Okey, kita undi 2. Saya nak ambil pukul 10. Saya pun nak pukul 10 juga. Kita undi 2 orang tadi. Macam Nabi juga. Nabi juga selalu buat undi dengan isteri dia. Ketika Nabi nak musafir, undi. Nasib lah kena dekat siapa. Kalau kita ni hari ni kita gulung kertas lah. Kan? Keluar tak keluar. Kan? Jadi ikut suami tak ikut suami, kena hak ada 4 ke 3 ke. Jadi dia nak musafir mana-mana, maknanya dia tak boleh buat semua. Buat satu saja, mengundilah di antara mereka tadi, gulung kertas. Bubuh dalam tin ke apa ke, kocak-kocak ambil. Kadang-kadang kita ni ada anak-anak tu kan, ada anak-anak. Kita ni naik kereta, betul tak? Budak-budak ni dia suka duduk depan ataupun dia suka duduk belakang kita. Cushion yang nombor 3 belakang tu siapa pun tak mau duduk. Semua nak duduk belakang mak ataupun belakang ayah tadi kan. Jadi macam tu kita nak buat macam mana? Kita gulung kertas lah, tulis. Dia pun tak bergaduh dah. Kalau tidak kawan ni bergaduh, kawan tu bergaduh kan. Semua nak duduk yang dekat aircon kan. Sejuk. Jadi maknanya kita tulis di atas kertas. Okey. Ni question nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4. Maka kita bagi. Ambil. Siapa nak ambil dulu? Undi 2 kali. Kan? 2 kali baru jadi. Jadi dia apa? Maknanya tak apalah. Boleh terima lah kan. Bukan mak ayah tadi bagi keputusan. Tapi di tangan mereka tu yang buat keputusan. Ambil undi tadi. Begitu juga Nabi SAW. Ni maknanya kalau kita nak buat macam tu lah dekat anak-anak kita kan. Nak bagi mereka ni puas hati sungguh. Supaya apa? Tak ada perasaan dalam hati mereka. Mak sayang adik lebih pada saya. Kan? Mak sayang adik lebih pada saya. Jadi maknanya abang tak boleh kata apa. Tengok kena adik duduk belakang pula. Adik pun tak kata apa lah. Sebab adik pun dah memayis dah. Cerdik lah kan. Kalau adik tak memayis, tak boleh nak kata apa lah. Itu cerita dia. Nak bagi mudah faham. Jadi mengundi. Tapi kalau cerita bab pemerintahan betul tu cerita lainnya. Itu cerita lain. Dia ada slot dia tersendiri lah. Tak boleh cerita di sini. Lagi silap faham. Jahanam. Silap faham, jahanam. Itu dia. Bukan nak jadi baik lagi, jadi rosak. Kerana adanya dalil dalam Al-Quran dan As-Sunnah tentang bolehnya melakukan undian. Macam tu cerita dia. Baik, lagi pengajaran yang dapat kita ambil daripada hadis ini. Dekat sini ada buku yang syarah
Syarah hadis Riyadhus Shalihin ini banyak sebenarnya. Dan yang ada pada tangan saya ni dihuraikan, dikarang, disyarahkan oleh Syekh Salim bin Aid Al-Hilali, anak murid kepada Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, dan dia pernah datang ke Malaysia kita ni banyak kali dah. Itu. Di antara pengajaran hadis ni, balasan keburukan bagi orang yang meninggalkan kemungkaran, bukan dia kembali kepada orang yang buat dosa saja, bahkan semua kena. Itu dia satu pengajaran dia. Jadi kebebasan seseorang itu maknanya mengikut hak manusia yang lain lah. Maksudnya kita ni bukan bebas macam mana lah. Kalau kita tak bebas, kita ni tak bebas sebebasnya, maksud kita nak buat apa tak boleh, melainkan kita ni kena bergantung atau berkait dengan syariat. Begitu maksud dia. Jadi kita nak buat ikut suka hati kita tak boleh. Kenapa? Kerana kita duduk dalam masyarakat. Bila kita buat satu dosa, bukan takat kita saja yang kena, bahkan semua masyarakat kampung tadi kena musibah tersebut. Itu dia. Dan di sini menyuruh kepada kebaikan, melarang daripada kemungkaran, maknanya merupakan, kita kata, asas bagi keselamatan daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Kemudian hadis yang seterusnya dalam bab ini, hadis Ummu Salamah, an ummil mu'minina Ummi Salamata Hindun binti Abi Umayyah Hudzaifah radhiyallahu anha. Ummul Mukminin, Ummu Salamah. Ummu Salamah ni pun kita kenal ya kan, ada cerita dia sendiri. Kita baca sirah, kita baca sirah macam mana dia tadi berhijrah. Ingat tak dia berhijrah daripada Mekah ke Madinah? Dia berhijrah dengan siapa? Dengan anak kecil dia, Salamah tu. Ingat tak hadis tu? Ingat tak cerita tu? Ingat kan? Sirah tu. Mana macam mana dia tadi sungguh hebatlah. Ummu Salamah ni seorang wanita yang sangat hebat. Sangat hebat. Allah Ta'ala uji dia dan Allah bagi dia pahala banyak, sehingga Allah Ta'ala beri ganjaran yang terbaik untuk dia, bahawa dia jadi isteri kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam selepas wafatnya Abu Salamah radhiyallahu anhu. Dia hijrah kan. Ketika dia keluar daripada rumah suami dia, dia siap bersama dengan suami dia nak berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Bila dalam siap-siap tadi, maknanya keluarga isteri dan keluarga Ummu Salamah datang, ya kan? Dia pisahkan. Dia kata, kalau kamu nak pergi, kamu pergi seorang, jangan bawa anak kami. Maka Abu Salamah pergi seorang-seorang hijrah ke Madinah. Lepas tu datang pula keluarga Abu Salamah. Dia rebutnya anak kepada Ummu Salamah tadi, ambil Salamah daripada ibu dia, dipisahkan. Maka menangis selama setahun Ummu Salamah di tempat perpisahan itu. Tiap-tiap pagi dia keluar, dia menangis di situ kan. Sampai setahun korang tengok, sampai orang tadi maknanya jadi lembut hati, orang tengok, orang jadi kesian, terpaksa. Maka seorang tadi kata, kamu tak tengok kepada Ummu Salamah, dah setahun dah kamu pisahkan dia daripada dia dengan anak dia dan suami dia. Pulangkanlah anak dia balik setahun. Jadi maknanya orang ni pun pergi jumpa kepada keluarga Ummu Salamah, cakap macam tu juga. Maka mereka pun kesian akhirnya. Maka dia pun lepaskan dia, bagi anak dia balik. Kamu nak pergi ikut suami, pergilah. Dia naik unta dia seorang-seorang, letak anak dia, bekal makanan dia, nak jalan naik unta lebih kurang berapa ratus kilo. Mekah ke Madinah berapa ratus kilo? 400 lebih. 400 lebih, 400 kilometer lebih naik kenderaan tadi kan. Bukan naik Ezora, bukan naik apa, naik unta jalan. Kisah jumpa dengan siapa? Osman bin apa? Tak ingat. Osman bin Mas'ud kan siapa ke? Jumpa tu kan. Jadi maknanya sampai dia dengan sampai kepada suami dia di Madinah. Sampai akhir ceritanya suami dia tadi meninggal lah. Tapi sebelum suami dia meninggal, dia ajarlah isteri dia hadiah-hadiah apa semua kan. Dan dia pun belajar dengan Nabi SAW bila ditimpa musibah, kan? Nabi suruh doa, Allah, mana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Bila kematian Abu Salamah, dia baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dekat tu saja. Dia nak baca Allahumma akhlif li khairan min, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Dia tak baca, dia kata siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah. Maknanya Abu Salamah ni kira suami yang terbaik lah bagi dia. Suami misali lah macam tu, suami yang penyayang. Jadi dia rasa tak ada siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah.
Tapi selepas beberapa masa dia teringat, dia baca balik doa tu, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah balasan, upah kepada aku, pahala kepada aku pada musibahku ini, gantikan aku ni dengan yang lebih baik darinya. Maka lepas tu Nabi SAW datang meminang untuk Nabi lah. Nabi pinang dia untuk Nabi SAW, kan? Maka dia kata, Rasulullah, saya ni wanita yang kuat cemburu. Dan saya ni wanita, dia beritahu terang-terang, dia cakap terang-terang, kan? Saya ni wanita yang kuat cemburu dan saya ni ada anak ramai. Ini menyusahkan Rasulullah, dia takut macam tu SAW. Nabi kata, adapun sifat cemburu kamu tu, saya akan doakan pada Allah, Allah akan hilangkan sifat cemburu. Dan anak-anak kamu tadi duduk di bawah peliharaan saya, di bawah jagaan saya, dan dia jadi anak saya. Macam itulah, kan? Maka maknanya anak dia sendiri yang jadi wali nikahkan ibunya. Kan? Anak dia jadi wali untuk menikahkan ibunya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhluf li khalafa. Allahumma ajurni fi musibati. Nak tulis ke? Tulis. Jawi ke Rumi? Ya. Dari Allahumma ajurni ke? Allahumma Allahumma ajurni fi musibati. Tak cukup gigi, tambah tu gigi. Fi musibati wa akhluf li khairan minha. Boleh? Selepas inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma jurni, ya Allah berilah pahala padaku, fi musibati, pada musibahku, wa akhluf li khairan, gantikanlah untukku, bagiku khairan, yang lebih baik, minha, darinya. Itu dia doa dia. Maka dia baca doa tu lah. Jadi kita pun kena baca doa tu, insya-Allah. Apa-apa pun, kehilangan apa-apa, kan? Kehilangan apa-apa tak kisahlah. Apa yang kita sayang ke apa hilang tadi tak kisah. Maka kita baca doa ni, insya-Allah Allah akan gantikan dengan lebih baik daripada yang hilang daripada kita itu. Ini kisah Ummu Salamah, sedikit biodata lah, sangat sikit lah. Baik. Nama dia Hindun binti Abi Umayyah Hudzaifah radhiyallahu anha. Abi Umayyah ni Hudzaifah. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sesungguhnya Nabi bersabda, innahu yusta'malu alaikum umara'u. Nabi kata sesungguhnya akan dilantik ke atas kamu umara, para pemimpin. Nabi kata, maksudnya akan ada para pemimpin kamu. Umara ni jamak kepada amir, jamak taksir. Amirun, amirani, umara'u, para pemimpin, para ketua pemerintah. Itu maksudnya. Yusta'malu alaikum umara'u fata'rifun wa tunkirun. Maka kamu kenal. Fata'rifun, kamu semua kenal. Wa tunkirun, dan kamu semua mengingkari. Maksudnya kamu tengok dia buat apa nama? Buat benda-benda baik. Ya? Kamu tahu. Dan kamu tengok dia buat benda-benda mungkar dan kamu mengingkari perbuatan tadi. Faman kariha. Kamu tengok para pemimpin tadi buat benda-benda dosa, buat benda-benda mungkar.
merayakan perayaan-perayaan bukan Islam, kan? Pergi merayakan dengan pakaian dia tadi apa semua, kan? Jadi macam tu, maknanya kita tengok benda dia buat tadi, maka kita mengingkari perbuatannya yang meraihkan perayaan keagamaan orang-orang musyrikin. Kita mengingkari perbuatan dia. Faman kariha faqad bari'a. Barang siapa yang benci dengan perbuatan mungkar yang para pemimpin buat tadi, maka mereka telah selamatlah daripada dosa. Faman kariha faqad bari'a. Maka barang siapa yang benci, kariha ni kariha, benci, tak suka. Benci melihat perbuatan para pemimpin yang melakukan dosa maksiat kepada Allah Ta'ala tadi, benci. Tapi benci ni maknanya bukan dia pergi ambil apa nama peluru, bom apa semua pergi letupkan kau, tak, bukan macam tu maksud dia. Benci ni dalam hati dia lah. Tak suka, meluat. Tu. Wa man ankara faqad salima. Barang siapa yang mengingkarinya maka dia selamat. Nabi kata. Ingkar tadi kita tengok kan, ingkar tadi pada tiga step tadi kan, 3 langkah tadi. Ingkar dengan tangan. Jadi kalau dengan para pemimpin kita tak boleh ingkar dengan tangan lah, kan? Maksudnya dengan lisan. Dengan lisan pun bukan kita. Itu adalah para ulama. Para ulama, kan? Maksud ulama yang mendekati para pemerintah. Dan cara dia menasihati pun bukan di khalayak, bukan di pentas-pentas dengan mikrofon tadi, tapi berjumpa, bertentangan mata dengan pemerintah dan pemimpin tadi. Dia sampaikan apa yang dia nak sampaikan daripada perintah dan larangan Allah Ta'ala tadi. Kalau pemimpin tadi masih berkeras, dia buat tak tahu, maka tidak ada dosa apa atas ulama tadi. Dia telah menyampaikan. Jangan pula rakyat ni berkata, tak ada lain lah, ulama ni hanya jilat pemerintah saja. Jadi rakyat ni yang jahatnya lidah, lisan ni tak jaga. Kan, lisan ni kita kena jaga. Lidah kita kena jaga, terutamanya terhadap para ulama. Para ulama orang yang banyak ilmu. Yang kenapa? Orang yang banyak ilmu lah yang takut, hanya takut kepada Allah Ta'ala tadi. Jangan kata, mereka ni semua ustaz-ustaz ni karut belaka ni. Ustaz pok ni karut belaka. Hak ni pok geng-geng mananya, duk ampu kerajaan. Duk jet kerajaan dengan jet 230 tan punya jet tu. Kan? Ni ulama ustaz periuk nasi. Macam-macam lah dia berkata kan. Ni tak jaga lisan dia kan. Mengumpat orang biasa tu dosa. Mengumpat ulama ni dosa lain pula. Kata ulama, luhumul ulama'i masmumatun. Daging para ulama tadi beracun. Allah Ta'ala kata dalam Quran, la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Jangan mengumpat sama kamu. Allah Ta'ala kata, kan? Adakah seseorang kamu suka makan jasad saudara yang sudah meninggal, tapi kamu benci benda tu kan? Kenapa buat? Jaga lidah tak? Jadi maknanya akan ada. Dan memang ada pun. Setiap zaman tadi kan, selepas zaman Khulafa' Ar-Rashidin, berlakulah macam ni. Para pemimpin yang kebanyakannya mengutamakan diri sendiri. Hadis yang kita baca dalam muka surat. Kalau buku saya ni muka surat 115. Buku saya ni lah ni, bukan buku ni. Kan? Cerita maknanya hadis bahawa kamu tadi akan tengok asaratan. Apa dia asaratan? Umara yang mereka itu mementingkan diri mereka sendiri dan keluarga mereka ya. Kan? Menindas, menzalimi rakyat. Apa nak buat? Nabi suruh sabar. Nabi kata isbiru hatta talqawni 'ala al-haud. Sabar kamu semua sehingga kamu bertemu dengan aku di al-haud. Depa kata, "Hai, sabar pun ada batasan juga." Depa kata. Kan? Duk pijak kepala kita 3-4 kali takkan kita nak serah kepala kita lagi. Tak, sabar sampai mati. Sampai mati. Ada hadis Rasulullah Salihin juga. Dan kita dah baca pun hadis tu di belakang ni kan. Mungkin tak ingat kot. Kan? Jadi maknanya, kalau dia rampai harta kita pun apa yang kita kena buat, sabar. Dia pukul belakang kita pun kita kena sabar. Sabar saja ke? Nabi kata sabar sajalah. Itu cerita dia. Habis itu tak ada demonstrasi. Tak ada demonstrasi. Itu hadis yang sahabat tu, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad tu, bahawa sahabat tadi dia mengadu dekat Nabi bahawa jiran dia ni sungguh jahat lah, menyakitkan dia apa semua kan. Jiran yang taleh tadi. Maka apa nak buat? Nabi kata keluar segala barang-barang kamu, segala periuk, belanga, pinggan, mangkuk, cawan apa semua keluar tak depan jalan tu.
Supaya apa? Supaya nanti bila orang lalu, orang akan tanya, ni pasal apa ni? Cawan nak jual ke apa? Pinggan mangkuk ni semua ni dengan baju-baju kain buruk ni nak buat apa ni? Tu jiran saya. Dia menyakitkan saya apa semua. Jadi saya keluar ambil barang saya. Maka nanti orang akan laknat pada jiran kamu. Orang akan laknat dia. Orang akan doakan keburukan atas dia. Jadi dia mau dia pun takut, maknanya dia pergi jumpa kamu, dia kata minta maaf lah, saya tak buat lain kali. Duk kena kata dengan orang ni. Orang duk nasihat dia, orang duk marah dia kan. Itu bukan dalil untuk demonstrasi, salah. Itu bukan dalil untuk demonstrasi. Tapi ada ustaz-ustaz kita, dia guna dalil tu terjemahkan untuk harus berdemonstrasi. Tak boleh. Itu kepahaman kepala otak dia, bukan faham Abu Bakar dan bukan faham Umar, Uthman dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Tak ada demonstrasi dalam Islam. Bahkan itu adalah apa yang dilakukan oleh golongan barat tadi yang tidak beragama tadi. Itu cerita dia. Baik. Itu kisah dia mana tadi? Umara tadi. Fata'rifun wa tunkirun faman kariha faqad bari'a wa man ankara faqad salima. Dia mengingkari tadi kan. Mengingkari tadi dengan sama ada dengan tangan, dengan lisan, dengan hati. Jadi kita ni rakyat kita ni dengan lisan kita tak mampu nak jumpa para pemimpin, kita tak mampu jumpa. Siapa yang mampu jumpa? Ulama tadi kan. Ulama yang mereka itu mendekati pemerintah, pergi jumpa pemerintah, dia pun cerita kat pemerintah. Lepas tu dia pun balik lah, keluar lah. Pemerintah nak ikut tak ikut itu terpulang kepada pemerintah. Itu hak dia. Dosa dan pahala tadi dia dengan Allah Ta'ala. Dengan ulama tadi nak dah habis dah ceritanya. Allah Ta'ala kata kepada para anbiya alaihimussalatu wassalam, Allah kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama alaikal balaghu wa alaina al-hisab. Allah kata engkau hanya menyampaikan. Jadi tugas para ulama warasatul anbiya itu adalah menyampaikan al-balaghu al-mubin. Sampaikan segala bukti tadi kan. Kalau orang terima, alhamdulillah. Orang tak terima, itu masalah dia. Ya kan? Bukan masalah kita, itu masalah dia dengan Allah Ta'ala. Itu. Walakin, yang jadi masalah di sini Nabi kata, man radiya wa taba'a. Barang siapa yang reda dengan kemungkaran itu dan juga ikut kemungkaran itu. Ini yang jadi masalah dia. Dia ni yang berdosa. Siapa yang reda, siapa yang ikut, ini berdosa. Redha di mana? Redha dengan hati lah kan. Redha dengan hati. Maka para sahabat bertanya. Para sahabat ni tak faham. Mereka bila Nabi tak faham, mereka tanya terus. Mereka tak buat andaian di belakang. Sahabat-sahabat ni radhiyallahu ta'ala anhum, tak ada andaian-andaian yang mereka buat di belakang. Tapi mereka ni tanya terus kepada Nabi. Qalu ya Rasulullah, ala nuqatiluhum? Boleh tak kami angkat senjata memerangi pemerintah-pemerintah ini? Boleh tak? Nabi dah cerita penyakit dan Nabi cerita ubat. Nabi tak cerita penyakit, melainkan Nabi datangkan bersamanya ubat. Ubat masyarakat. Penyakit masyarakat, penyakit umat Islam Nabi sebut, dan Nabi sebut ilaj, ubat untuk penyakit tersebut. Ala nuqatiluhum, boleh tak kami perangi pemerintah yang zalim ini, yang buat mungkar ni? Qala, Nabi kata la, tak boleh. Nabi kata tak boleh perangi mereka, jangan lawan mereka. Ma aqamu fikumus salah, selama mana mereka tadi mendirikan solat. Okay. Selama mereka mendirikan solat, tak boleh kita perangi mereka. Sebab tu Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, dia kena penjara berapa tahun ya? 18 bulan. 18 bulan ke dia kena penjara? Tak ingat dah. Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi mana murid-murid dia yang terlalu ramai, yang sangat ramai tadi. Mereka ni dah tak tahan lah. Tok guru mereka tadi kena siksa, kena penjara kan. Bukan pasal apa? Pasal makmun tadi suruh kata Quran tu makhluk tu ya. Hang kata, je aku bebaskan hang. Sekarang juga aku bebaskan. Katalah Ahmad bahawa Quran ni makhluk. Dia kata, a'tini ayatan min kitabillahi wa hadis min sunnati rasulillahi aqulu bihi. Kata Ahmad, marilah satu ayat daripada Al-Quran dan satu hadis daripada Nabi SAW bahawa Quran tu adalah makhluk. Aku nak cakap. Marilah. Bukti.
Sebagaimana yang Allah ajarkan, Allah kata qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Buat bagi bukti baru saya nak ikut. Dia pun tak ada lah dalil bukti nak bagi kat Imam Ahmad. Yang adanya hanya tu. Apa dia panggil yang hak tu pukul belakang tu? Orang kata ekor pari tu. Ekor pari. Kan? Sekali kena pengsan. Sekali sebat pengsan Imam Ahmad tadi. Jadi para pengikut dia, para murid tadi yang ramai tadi maknanya pergi jumpa imam. Ya imam, sekarang ni kita perangi pemerintah yang zalim ini. Kita lawan dia sampai mati. Lawan sungguh-sungguh lah sampai mati. Kami tak kira. Kami akan mempertahankan imam tadi. Imam Ahmad kata apa? La, jangan. Jangan. Kalau Imam Ahmad kata ya, an-na'am, habislah, basahlah. Apa nama? Habis tumpah darah ramai, banyak darah yang tadi yang mati, ramai orang yang mati, rosak tadi kan. Fitnah bertambah-tambah besar. Jadi apa dia pilih? Apa Imam Ahmad pilih? As-sabru. Sabar. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, sebab tu dia dapat laqab, dapat gelaran yang tertinggi. Ya kan? Sampai ke hari kiamat orang akan sebut gelaran ni untuk dia. Bila sebut saja nama Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahli Sunnati wal Jamaah. Tu dia. Imam Ahli Sunnah. Dia sebut nama Imam Ahmad tadi kan. Para ulama selepas tu bila bertulis tentang Imam Ahmad, dia kata dia ni Al-Imam Ahmad, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Kerana dia mempertahankan bahawa Quran itu bukan makhluk. Kalam Allah ghairu makhlukin. Kalam Allah bukan makhluk. Itu cerita dia. Ala nuqatiluhum, Nabi kata la ma aqamu fikumus salah, selama mereka mendirikan salat. Jadi kita selama mana pemerintah kita ni orang Islam, zahirnya kita nampak dia Islam, hak batin siapa tahu? Tak, siapa pun tak tahu. Allah Taala saja yang Maha mengetahui. Nahnu nahkumu bizawahir. Kita ni menghukum ikut yang zahir, yang tampak depan kita. Wallahu yatawallas sarair. Allah Ta'ala saja yang uruskan segala yang rahsia, yang batin tadi. Kita tengok dia orang Islam, tapi dia ahli maksiat. Dapat macam mana? Sabarlah kita tadi. Itu dia. Bila kita sabar, kita akan capai ke ketinggian darjat. Darjat yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Sebagaimana kata seorang penyair, dia kata, Dababtu lil majdi Dababtu lil majdi wassa'u qad balagu. Sampailah kepada kata dia kata apa? Dia kata la tahsabanna al-majda tamran anta akiluhu. Jangan kamu sangka kemuliaan dan ketinggian darjat itu sebagai biji kurma yang kamu kunyah macam tu. Kamu nak dapat ketinggian dan kemuliaan bukan macam makan buah kurma. Masuk dalam mulut kunyah telan. Ya? Walan tablughal majda hatta tal'aqa as-sabira. Engkau tidak akan mencapai ketinggian kemuliaan sehingga engkau dapat menelan as-sabir. As-sabir huwa ad-dawa'u al-mur, ubat yang sangat pahit. Dapat telan, dapat kunyah bakar wali, hebatlah. Bakar wali tahu tak apa dia? Orang Kedah kata akak seruntun. Kan? Orang sini panggil apa? Tak tahu bakar wali? Saya lagi cari dalam tu, search image bakar wali, keluarlah pokok akak seruntun. Pokok dia ni, akar tu, yang hak tu, yang menjala tu kan, hak tu pahit, pahit sungguh lah. Jadi as-sabir tadi, maknanya nak dapat ketinggian tu. Jadi penjelasan hadis ini sebagai dalil bahawa dia kata sini, maknanya barang siapa yang membenci pemimpin-pemimpin yang melanggar syariat agama dengan hatinya, kerana tidak kuasa mengingkari mereka dengan tangan atau lisannya, maka ia telah terlepas dari dosa, dan dia telah pula menunaikan tugasnya. Kita ni orang alim, ulama tadi kan. Sebab tu ditanya kepada Nabi SAW, ayul jihadi afdal. Nabi kata, kalimatu haqqin, perkataan yang benar, amama sultanil jair, di hadapan sultan yang zalim. Siapa yang nak cakap tadi? Bukan kita, para ulama tadi kan. Yang mereka tadi ada ilmu dan mereka hanya takutkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam kisah Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu. Pernah tak kisah Sa'id bin Jubair kan? Dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi tadi kan. Hajjaj panggil dia. Dia tahu dah dia nak mati dah hari tu. Dia agak dah, bukan tahu lah maknanya kan.
Dia mana 99% tu hari ni aku mati dah. Dia pakai siap-siap kafan dia apa semua. Ya, pakai minyak wangi siap-siap apa semua. Tu cerita dia. Sampailah Hajjaj tadi bunuh dia. Dia kata, hadapkan dia ke arah kiblat. Maka kata Sa'id, fa'ina ma tuwallu fathamma wajhullah. Di mana saja kamu menghadap, di situ wajah Allah. Maka kata Hajjaj, sembamkan dia ke bumi. Dia kata, mimma khalaqnakum wa mimma nu'idukum. Daripada tanah kami cipta kamu, daripada tanah kamu akan kembali. Tapi lah kali dibunuh juga oleh Hajjaj, Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu tadi kan. Tapi sebelum tu dia doa lah, doa keburukan ke atas Hajjaj. Maknanya lama lepas tu, 6 bulan lepas tu jalan lah. Hajjaj pun jalan juga. Dia kata, aku kena doa Sa'id. Aku dah kena doa Sa'id. Dia mana mati dah. Ya, boleh doa keburukan untuk orang yang zalim ke atas kita. Allah beri hak kepada kita. Allah beri hak. Sebab tu da'watal mazlum kan, ittaqu, Nabi kata ittaqu da'watal mazlum fa innahu laysa bainahu wa bainaha hijab. Laysa bainaha wa bainallahi hijabun. Nabi kata bertakwa, takutlah, naklah kamu takut doa orang yang dizalimi. Sesungguhnya tak ada hijab di antara dia dan di antara Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala bersumpah, Allah kata la ansurannaka walau ba'da hinin. Allah kata aku pasti akan tolong engkau hai orang yang dizalimi walaupun selepas beberapa zaman. Hari ni kita berdoa, kita tak nampak lagi doa kita kan, orang yang menzalimi kita. Tapi Allah sumpah, Allah kata aku akan tolong engkau walau selepas beberapa zaman. Doa orang yang kena zalim. Jangan kita maknanya menzalimi orang. Kata penyair, la tazlimanna in kunta muqtadira fa zulmu yufdi ila nadami. Jangan engkau berlaku zalim bila engkau berada dalam tahap kemampuan. Engkau berada di tahap kekuatan, jangan engkau buat zalim pada orang. Fa inna zulma, sesungguhnya kezaliman itu yufdi ila nadami, akan membawa kepada penyesalan. Jangan duk buat zalim pada orang tadi. Itu. Baik. Maka itu terlepas dan ia telah pula menunaikan tugasnya. Barang siapa yang mengingkari sesuai dengan kadar kekuatannya, ia pun selamat dari kemaksiatan ini. Jadi maknanya kita ni tak suka mungkar. Kita tengok pemimpin kita duk pergi merayakan perayaan kekufuran, syirik kepada Allah Ta'ala tadi yang terang-terang. Kita ingkar benda tu dalam hati kita. Maka kita selamat. Kalau kita kata, ambil kalau aku boleh duduk sama seronok juga. Kan? Kita berdosa. Walakin Nabi kata, man radhiya wa taba'a. Siapa yang redha dan dia ikut, dia sama kongsi juga dosa tadi. Jangan duk buat macam tu. Hari guru ni bukan hari tu saja, tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari kita sambut hari guru kita. Doakan untuk guru kita kan. Doa untuk guru kita tiap-tiap hari, bukan hari itu saja. Ya. Tapi dia tak ada ibadat tu semua makan-makan kan kursi raya. Tak ada masalah apa. Tak ada masalah apa. Bukan kita kata bahkan benda tu mungkin kita akan ada dia akan lahir rasa pertautan. Mesti di situ kita boleh sampaikan dakwah, mesej dakwah kita apa semua. Tak ada masalah apa. Ajak makan-makan, orang tu buat makan ramai-ramai kan, campur semua sekali main makan. Kan? Tapi kalau ada unsur keagamaan tu yang tak dibenarkan. Itu yang tak dibenarkan. Jadi di situ kita boleh. Yalah, kita sebenarnya tanggungjawab dakwah tadi kan di atas semua, di atas tanggungjawab semua orang. Rakyat ke, pemimpin ke, semua wajib berdakwah kepada orang yang bukan Islam. Dakwah kepada Islam tadi. Kita kena selamatkan mereka daripada neraka Jahanam. Macam mana kalau besok dia pegang tangan kita besok? Kenapa kau tak cerita pasal Islam kepada aku? Aku tak tahu pun. Jadi kita nak jawab apa? Kalau kita dah cerita sekali dah, kita ada alasan di hadapan Tuhan. Saya pernah cerita tapi awak tak mau ikut. Kan? Tapi kalau kita tak cerita, yang tu masalah kita, bukan masalah dia. Dia pun masalah juga, tapi masalah kita pun ada juga. Kita pun sangkut sekali. Itu cerita dia. Barang siapa yang redha dengan perbuatan mereka serta mengikuti mereka, maka itulah orang yang bermaksiat. Penjelasan. Hadis ini sebagai dalil bahawa meninggalkan solat itu merupakan kekufuran. Nampak?
Orang yang tinggalkan solat tu di sini, ini bukan maknanya ini pendapat jumhur ya, pendapat jumhur ulama. Orang tinggal sembahyang ni kafir. Kafir, keluar daripada agama Islam. Kalau mati tak dikebumikan di perkuburan Islam, tak disembayangkan jenazahnya, ditanam, timbus macam tu saja. Ini sebab apa? Sebab Nabi kata ma aqamu fikumus solah. Sebab orang Islam kita tak boleh nak perangi dia, orang Islam. Tapi kalau orang kafir, maknanya berlaku peperangan di antara orang kafir dan orang Islam. Itu cerita dia. Itu kerana kita tidak boleh memerangi ulil amri, kecuali apabila kita melihat kekufuran yang sudah jelas. Tu. Ketika memiliki bukti dari Allah. Tu. Wa taraw fihim kufran bawahan minallahi alaihi minallahi burhan. Tengok bukti, dalil yang jelas daripada Allah Ta'ala tadi. Maka ketika Rasulullah SAW mengizinkan kita untuk memerangi mereka, ketika mereka tidak mahu mendirikan solat, hal itu menunjukkan bahawa meninggalkan solat merupakan bentuk kekufuran yang kita memiliki keterangan daripada Allah. Sebab tu ulama yang mengatakan orang yang tinggal solat ni kafir, dan solat tu bila ditinggalkan dengan sengaja tak ada qada. Tak ada qada. Bagi ulama yang mengkafirkan orang yang meninggalkan solat, keluar daripada agama Islam tadi, kalau dia nak bertaubat, tak ada qada bagi dia. Yang ada apa dia? Taubat. Sebab apa tak ada qada? Kalau ada qadanya, tu yang baru masuk Islam tu semuanya kena qada lah. Solat yang mereka tinggalkan tadi. Kalau masuk Islam umur 60 tahun, maknanya kena qada lah. Daripada balik tu dia kena kira lah. Ingatlah balik umur berapa? Umur 15 tahun balik. Kira lah 5 waktu kali dengan 80 tahun. Oi, nak kena buat lah. Semayang. Sebab masuk Islam ni buat. Tak ada pun. Inilah dia ulama-ulama yang menghukumkan orang yang kafir dengan sebab meninggalkan solat, maka tidak ada qada ke atasnya. Sebab tu dalil yang rajih insya-Allah, pendapat yang paling kuat insya-Allah, bahawa orang yang meninggalkan solat dengan sengaja tidak ada qada ke atasnya. Macam wanita haid lah. Wanita haid maknanya dia tak disuruh qada solat, tapi disuruh qada puasa. Tu dia tinggalkan bukan dengan sengaja. Adapun orang yang tinggalkan dengan sengaja, tak ada baginya qada puasa dan tak ada baginya qada solat. Dia tinggal dengan sengaja. Yang rajihnya maknanya tak ada qada solat. Walaupun ini khilaf di kalangan ulama dan kita menghormati pandangan para ulama, ada khilaf, perselisihan di sini. Orang yang kata ada qada, qada lah. Orang yang kata tak ada qada, tak usah qada lah. Pilih lah. Bukan kita pilih hak mana senang. Wah, ni senang seronok, aku cari hak senang je. Ni kita untungnya ada khilaf ni, kita boleh ambil senang sekali. Dah. Ambil yang mana hati kita cenderung kepadanya dengan dalil dan bukti yang sahih dan kuat. Jadi wallahu ta'ala alam, yang sahihnya, yang rajihnya, hanya Allah yang Maha mengetahui bahawa tidak ada qada solat bagi orang yang tinggalkan solat dengan sengaja selepas dia bertaubat. Dulu hak kita tinggal solat masa jahil-jahil dulu, tak ada apalah, istighfar lah banyak-banyak. Sebablah banyak-banyak. Itu cerita dia. Jadi jelas. Ada soalan apa tak? Meninggalkan solat tu kufur ke kafir? Perkataan kufur ni masdar, kata terbitan. Kafir ni jadi kafir, isim fa'il. Tu jelah. Asal dia hak tu lah. Kan? Kafara lah. Kafir. Kafir, kafara, telah kafir. Kufur, kufrun, kekufuran. Kafirun, orang yang kafir. Itulah beza dia. Itu fasik. Fasik ni bukan kafir lah. Tapi maknanya kalau sebut fasik orang kafir pun Allah Ta'ala sebut fasik dalam Quran kan. Jadi maknanya kalau ikut asal mana fasik tadi, kalau orang Islam tu dia fasik, mana orang Islam yang pendosa lah, yang buat dosa. Mana bila yang tak solat tu, kalau ikut jumhur tadi, maknanya dia kufur dan fasik lah.
Fasik. Bila sebut fasik ni lebih umum lah. Lebih umum. Bila sebut fasik ni mungkin ada kufur dalamnya dan mungkin tak ada kufur dalamnya. Bila sebut fasik kan. Bila sebut fasik ni umum. Tapi bila sebut kufur ni khusus lah. Kafir ni khusus. Gitu. Jadi bila orang Islam tu dia buat dosa, dipanggil dia sebagai fasik. Orang Islam. Dosa besar, dosa kecil pun maknanya bila bila dia banyak tadi, dosa kecil tadi dia akan jadi dosa besar lah. Kan? Maknanya begitu. Dosa kecil ni bila dia berkumpul dia jadi dosa besar dan dia akan membinasakan. Sebab tu kita ni disuruh istighfar setiap hari kan. Istighfar 100 ataupun paling kurang 70 kali sehari. Istighfar lah, bukan payah pun. 5 minit ataupun 10 minit saja. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Tak sampai rumah dah habis dah 100 kali kan. Istighfar. Itu cerita dia. Baik, hadis yang ke-6. An ummil mu'minina. Kita sampai 11 suku kan. An ummil mu'minina ummil hakam Zainabu binti Jahshin. Zainab binti Jahshin ni kenal tak? Memanglah kita tak kenal dia, tak pernah jumpa dia. Tapi kita baca sirah dia kan. Kita kenal kot tu lah. Kenal kot sirah dia. Dia ni siapa? Bekas menantu angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menantu angkat, anak angkat dia nama Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah kan. Ini anak angkat Nabi sallallahu. Pada mulanya Nabi binkan dia dengan Zaid bin Muhammad. Sehingga Allah Taala turunkan larangan, jangan kamu panggil anak-anak orang lain dengan nama kamu, bin kamu. Nabi larang. Tak boleh kita binkan anak orang dengan anak kita. Ni kalau orang biasa yang bela anak angkat ni kan, tak kira lah anak susu ke apa ke, dia pergi bubuh dalam surat beranak tu, bin dia. Jangan. Baby tak boleh binkan dengan bin kita, bin suami kita, tak boleh. Dilarang. Larang. Dah terbuat kena bagi tahu balik lah. Tapi dah dalam surat beranak tu nak buat macam mana? Kan? Tak boleh nak ubah dah kan? Nak jumpa JPM pun banyak cerita berapa tangga kita nak kena sampai ke sana. Jadi nak buat macam mana? Kena bagi tahu lah pada anak tadi. Ni sebenarnya gini-gini lah. Takut nanti kalau yang perempuan tu takkan kita nak jadi wali dia. Kan? Kena bagi tahu lah. Gitu. Kalau dah salah lepas tu nak buat macam mana? Ghafarallahu lakum, ghafarallahu lana lah maksud dia. Harap Allah ampunkan kita lah. Zaman dulu pun ada surat beranak. Kan? Sebelum Jepun ada surat beranak tak? Kita ada orang zaman Jepun tak ada no. Tak ada. Kita generasi yang keberapa dah ni. Tu cerita dia mana ada surat beranak dulu kan. Surat beranak akhir ni ialah surat beranak. Jadi maknanya macam biasalah dengan tulislah kertas tu nak buat macam mana? Kita kena jelaskan balik lah. Gitu. Tapi setengah ni tak gamak kan? Tak gamak cerita lain lah. Bila yang time age apa yang hidup kalau kita ambil anak angkat, bila yang kita nak beritahu dia. Ambil anak angkat, nak jadikan dia anak susu dalam tempoh susuan lah. Tak, maksud saya kita jangan ambil anak angkat. Ya. Baby. So bila yang sepatutnya kita cakap kat dia yang dia tu anak angkat. Bila kita agak boleh lah. Balik. Masa nak kahwin ke macam tu lah. Lambat sangat. Nak kahwin. Ada satu Tulis wasiat, tulis surat bagi tahu atau pesan pada orang lain macam tu lah. Okey. Ya. Macam tu. Tapi kena bagi tahu lah. Kena bagi tahu, terutamanya yang hak perempuannya dia nak kahwin nanti kan. Pasal apa? Ayah saya tak jadi wali saya. Dia pelik lah kan. Sedih tu memang sedih lah. Memanglah sedihnya kan. Kita dah bela dia kecil apa semua. Itulah dia. Baik, ini kisah Zainab binti Jahsh. Dan dia ni maknanya berbangga lah. Berbangga di antara isteri-isteri Nabi SAW. Dia kata, antunna, kamu semua ni, kan, zawwajakunna, mengahwinkan kamu semua oleh bapa-bapa kamu. Kamu semua ni, isteri-isteri Nabi, dikahwinkan oleh wali-wali kamu. Tapi aku perkahwinanku ni, mana akad dia di atas 7 petala langit. Allah Ta'ala yang kahwinkan.
dia dengan Nabi SAW. Tu dia cerita dia. Walinya adalah Allah. Dia berbangga dengan tu. Kamu semua wali kamu yang kahwinkan kamu, tapi aku Allah yang kahwinkan aku. Ini kebanggaan dia lah, tak ada masalah. Apalah. Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha, asalnya adalah isteri Zaid bin Harithah. Maka ada cerita dalam Quran tu kan, surah apa saya tak ingat dah, surah belakang tu kan. Surah Talak kan, surah apa ingat tak? Kisah falamma qada Zaidun minha wataran zawwajnakaha. Kan? Apabila Zaid dah habis iddah dengan Zainab tadi, kami kahwinkan engkau dengannya, yakni dengan Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha. Baik, kata Zainab, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha fazi'an. Satu hari Nabi masuk ke rumah Zainab tadi, Nabi jumpa Zainab dalam keadaan fazi'. Fazi' ni cemas. Dalam keadaan cemas. Dan Nabi kata, yaqulu la ilaha illallah. Nabi kata la ilaha illallah. Wailun lil arabi min syarrin qad iqtaraba. Celakalah bagi bangsa Arab, Nabi kata, dengan keburukan yang telah hampir. Nabi kata iqtarab, telah hampir. Daripada perkataan qaruba, qarib. Celakalah bagi bangsa Arab daripada keburukan yang telah hampir, Nabi kata. Apa dia keburukan itu? Futiha al-yawma min radmi Ya'juj wa Ma'juj mithla hadhihi. Nabi kata, telah ditebuk, telah digerudi tembok Ya'juj dan Ma'juj yang dibuat oleh Zulkarnain dalam surah Al-Kahfi itu kan. Seperti ini Nabi kata. Wa halaqa bi usbu'aihi. Nabi buat halaqah buat ni lah, dengan dua jarinya, iaitu al-ibham. Ni ibham kan, wallati taliha ni, wallati taliha ni, mana yang sebelah jari ibham. Macam tu Nabi kata hakadha. Faqultu, maka kata Zainab, ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun. Maksudnya ada persoalan dalam diri dia, maka dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, adakah kami ni akan binasa sedangkan di kalangan kami ada orang-orang yang baik? Qala na'am. Nabi kata ya, walaupun kamu duduk di kalangan orang-orang baik, idza kathura al-khabuth idza kathura al-khabath, apabila kejahatan tadi bermarajalela, berleluasa maksiat dan dosa tadi, kan tak kira lah kamu di kalangan orang soleh apa semua kena. Macam wabak tadi lah yang datang menyerang. Wabak yang datang menyerang tadi, yang soleh, yang taleh semua kena. Betul. Sebab tu Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala disebut dalam kitab dia Syarah Riyadhus Salihin, cerita berkenaan pernah berlaku di satu ketika dulu di Najat sana, bahawa datang satu wabak penyakit tadi kan. Maknanya dia habis mati satu kampung tu. Dia mari serang satu rumah, seorang kena. Lepas tu orang kedua, orang ketiga, orang keempat, orang kelima, habis mati satu rumah tu. Lepas tu rumah sebelah pula, dan seterusnya. Satu kampung habis mati. Pernah berlaku. Sebut ni cerita daripada mulut ke mulut lah. Dicerita oleh Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, maknanya dalam kitab dia Syarah Riyadhus Salihin. Itu hadis muttafaqun alaih. Penjelasan dalam hadis ini, Rasulullah SAW menjelaskan pada kita bahawa akan bahaya yang akan menimpa bangsa Arab. Bila sebut bangsa Arab ni maknanya ialah sebab pada mereka ada Al-Quran, pada mereka ada hadis-hadis Nabi SAW, dan mereka ni lebih terjaga daripada kita ni bangsa Ajam. Sebab mereka tadi Quran bahasa mereka pula tu. Dan mereka tadi bila baca Quran tak sama macam kita baca Quran. Mereka menangis baca Quran di Masjidil Haram tak sama dengan kita menangis dengar Tok Imam baca Quran. Pasal apa? Pasal mereka baca faham. Kita menangis pasal Tok Imam menangis. Sudais menangis kat depan tu. Menangis kan, kita pun. Pasal apa dia menangis? Pasal apa dia menangis? Aku menangis juga. Keluar yang mata juga kan. Sayu tengok orang menangis. Biasalah kan. Kita ni kalau tengok orang menangis, kita pun nak menangis juga. Macam Nabi SAW dengan Abu Bakar duk menangis lah. Abu Umar mari, ya Rasulullah, saya nak menangis sama, tapi tak tahu cerita, tak boleh nak. Tak tahu cerita, nak menangis macam mana? Dia kena tahu cerita dulu baru menangis. Walaupun cerita tu kita tak faham.
Depa tengok Tamil cerita sedih. Depa tak faham pun bahasa Tamil. Tapi pasal apa keluar air mata? Kan? Kan dulu-dulu punya cerita, lalu depa tengok cerita Tamil kan. Cerita Tamil ni kan cerita sedih banyak kan. Tapi depa ending dia happy lah. Kalau ending dia sedih juga, dia bakar panggung lah. Kan? Tu cerita dia. Depa ni tak boleh. Sebab depa tak tahulah cerita kan. Di India sana apa semua. Depa hidup dalam suasana macam tu. Depa nak happy kan. Kesedihan tadi. Ni buat cerita sedih lah. Tapi last kali mesti happy. Kalau sedih juga, sekali habislah panggung tu. Kena bakar habis. Itu cerita dia. Jadi kita tak apalah depa faham. Kita tak faham ni. Nak menangis. Siapa? Merah biji mata semua. Habis kan. Hidung merah menyala. Macam tu lah Quran tadi. Tak sama kita tadi baca dengan orang yang faham Al-Quran. Dia baca. Kan? Ada tak pernah dapat dalam Facebook kepada hantar apa nama yang baca Quran tu? Syekh apa? Yang baca Quran tu, Yamani tu. Dia baca surah Al-Fajr. Ingat tak? Sebenarnya Syekh tak lah. Saya hari ni lupa pula nama dia. Dia baca dengan suara yang sedih kan? Surah Al-Fajr ayat apa nama yang terakhir belakang tu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kan situ dia ulang dengan suara dia yang merdu, yang sedap suara dia tadi. Dia menangis kan. Kita yang dengar pun nak menangis tapi tak faham. Menangis juga kan, sedih pasal apa dia sedih kan. Sayu dengar dia kan. Itu sebab orang Arab tadi Nabi kata cerita pasal bangsa Arab, bila bangsa Arab ni dah jadi macam tu, bangsa lain lagi teruklah. Kan lagi teruk. Nabi kata wailul lil arabi. Bukan mana celaka saja bangsa Arab. Bukan dia saja. Bila dia dah celaka hak lain tadi lagi teruklah. Itu maksud dia. Ini. Kerana mereka pembawa bendera Islam. Depa tadi yang bawa bendera Islam tadi. Islam tadi bermulanya di tanah Arab, di Mekah dan di Madinah. Tersebar sampai kepada 2/3 dunia tadi. 2/3, tinggal 1/3 saja lagi nak Islam. Zaman mana tu? Zaman Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Tadi Islam tadi berkembang cukup pesat. Ramai orang masuk Islam. Itu. Bangsa Arab adalah para pembawa panji-panji Islam semenjak masa Rasulullah SAW sampai hari ini. Sebelum munculnya Ya'juj dan Ma'juj sebagai para perosak di muka bumi ini tiba. Maksud dia, hak inilah dia fitnah, tanda besar kiamat ni. Ya'juj dan Ma'juj ni tanda besar kiamat. Ni cerita Dajjal dah mati dah ni. Cerita matahari dah terbit sebelah barat. Cerita Dajjal dah mati. Dia kena bunuh dengan Nabi Isa. Kan? Kemudian ni kisah masa zaman Nabi Isa alaihissalam ni, Ya'juj dan Ma'juj. Orang putih kata Gegok kan? Dan Megok ni kan. Di mana dia kata dekat Georgia ke mana kan depa, Allah Taala alam. Nabi tak beritahu tentang mana. Tapi orang duk cari kan. Satu tembok besar sampai ada yang kata zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid dia hantar satu tentera pergi cari tempat ni. Katanya riwayat menyebut ada jumpa tembok tadi daripada tembaga dan besi kan. Macam mana kisah Zulkarnain tu dia buat kan. Hatta idza سوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له وقرا. Allah nak cerita tentang Zulkarnain yang buat tembok yang sangat besar. Tapi dia tahu, dia tak sombong. Dia kata apa bila dah siap tembok tadi, dia kata apa? Qala hadha rahmatun min rabbi fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakkaa wa kana wa'du rabbi haqqan. Bila sampai satu masa, kata Zulkarnain, ni rahmat daripada Tuhanku. Tapi apabila sampai satu masa dengan kehendak Tuhanku akan jadikan dia dakkaa, hancur, lerai. Jadi maknanya sejak dibinanya tembok itu sampai hari ni, sampai masa mereka akan keluar, mereka duk gali. Dalam hadis tersebut dia duk gerudi. Lepas tu dekat-dekat nak tembus dah, dia kata jom kita balik, esok kita mari pula. Balik mari pula, jadi elok balik. Sampailah Allah Ta'ala campakkan perkataan insya-Allah di lidah ketua mereka tadi. Jom kita balik, insya-Allah besok kita mari. Bila Allah nak buka tembok tu, Allah akan campakkan perkataan insya-Allah di lidah dia. Walaupun dia bukan Muslim lah.
Ya. Jadi maknanya esok mari sikit lagi. Sebab tu dalam surah Al-Anbiya ayat 96 Allah Taala sebut apa? Hatta idza futiha Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun. Al-Anbiya 96. Hatta idza futiha Ya'juj wa Ma'juj, sehingga dibuka tembok Ya'juj dan Ma'juj, mereka turun tadi min kulli hadabin, daripada tempat yang tinggi tadi, yansilun. Ramai sangatlah, ramai Ya'juj Ma'juj tadi kan, sangat ramai. Tak ada sesuatu yang bergerak di hadapan dia, melainkan semua dibinasakan oleh mereka. Sampai dia berkata, habis dah, tak ada dah orang di muka bumi ni. Kalah dah, qad ghalabna man fil ardi halummu naghlibu man fis samai. Habis dah orang di bumi, jom kita pergi serang orang atas langit pula. Dia panah atas langit, Allah Taala kembalikan panah itu berlumuran darah. Tu cerita bab tanda kiamat lah. Itu cerita dia. Bab asyratus saah tu ada cerita tu. Baik, maka apabila kejahatan sudah bermarajalela di antara umat manusia, walaupun kebanyakan mereka adalah kaum muslimin. Macam hari ni lah ramai sangat orang Islam kan. Pergi mana pun ada orang Islam, sangat ramai. Tapi Nabi kata buih sajalah. Berarti mereka menyerahkan diri kepada kehancuran. Ni, apabila banyak dosa maksiat tadi, maka ke arah kehancuran orang Islam tersebut kan. Itu cerita dia. Jadi mana hadis ni nak isbatkan apa? Nak isbatkan bahawa al-amru bil ma'ruf wajib lah, wan nahyu 'anil munkar juga wajib. Suruh orang buat baik wajib, suruh orang semayang wajib, larang orang daripada dosa dan maksiat wajib. Kalau kita tak buat, celakalah kita, mana binasalah kita, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni cukup takut apa yang berlaku ke atas umatnya. Nabi cukup takut. Tapi benda tu akan berlaku. Tak boleh larilah kita. Itu cerita dia. Jadi maknanya kita sampai di sini. Ada soalan lagi? Ustaz, Ya. saya ada soalan sikit, tapi lari sikit lah. Ya. Apa soalan ni, soalan terawih ni, pembantu rumah saya ni, dia orang baru lah. Jadi dia ada bertanya dengan saya tentang Baru masuk Islam. bukan, dia memang orang Indonesia, orang Islam. Jadi dia ada bertanya dengan saya, dah sebulan lebih ni dia tanya dekat mana dia nak pergi terawih, surau di mana, apa semua. Ya. Tapi saya nak kata okey ni agak susah sebab saya ada anak kat rumah. Ya. Jadi saya nak larang dia pun tak boleh. Kan Ustaz macam mana ni? Tak macam ni. Ada lagi? Teruskan. Tak, itulah saya tak boleh bagi dia pergi hari-hari. Saya nak suruh dia solat di rumah sahaja. Tapi saya tak tahu macam mana saya nak cakap dengan dia. Okey, macam ni. Kat sini ada buku Ustaz Fadlan tu tak? Amalan sedikit, pahala banyak. Asal lagi ambil buku tu baca. Kan? Di situ dah sebut kelebihan wanita tadi, solat wanita ni, mana beza kelebihan hadis Ummu Humaid kan, bahawa wanita tadi afdalnya bagi dia solatnya di rumahnya. Afdal wanita tadi solatnya di rumahnya. Kalau dia baca hadis tu dia faham insya-Allah. Mana kalau kita kaum wanita ni dia nak sembahyang di rumah, dia nak pahala jemaah apa semua, dia dapat. Dan fadilat dia lebih besar daripada dia solat di masjid, walaupun di masjid Nabi, walaupun di Masjidil Haram. Tak kira lah solat tarawih ke solat fardu ke. Tapi hadis ni cerita pasal solat fardu. Solat fardu tentulah lebih besar daripada solat sunat. Solat di rumah, suruh dia solat di rumah kalau dia nak solat lah. Jadi tak salah lah kalau saya Tak salah. Ambil buku tu, tunjuk dekat dia, ni hadis. Saya Zul tunjukkan ni buku hadis tu kan. Hadis Ustaz Dr. Farlan kita, amalan sedikit pahala banyak. Kecil lah. Tu banyak insya-Allah. Jadi jawapan dia, tak payahlah. Semayanglah kat rumah kalau nak semayang lah. Kadang-kadang mereka ni bukan nak semayang pun. Wallah, baik sangka je lah. Baik sangka lah. Jangan buruk sangka. Jangan buruk sangka. Baik sangka insya-Allah. Tapi maknanya suruh dia semayang di rumah. Hatta kita boleh semayang dengan dia di rumah. Dan pahala tu insya-Allah kita dapat pahala macam mana kita pergi ke masjid. Cumanya kita ni tak semangat ke kadang-kadang, lain cerita lah. Di semayang seorang-seorang ni tak pernah nak semangat kan. Semayang jemaah ni semangat sikit, terpulang. Tarawih ataupun fardu. Kalau fardunya pun afdal, tarawihnya lagi afdal lah. Aula laka fa aula, thumma aula laka fa aula. Macam itulah. Ya, solat di rumah.
Tak kira lah fardu 5 waktu ataupun solat tarawih ke apa, solat di rumah bersama dengan anak-anak ke, tak kisah. Suami halau dia ke masjid. Ambil rotan tunjuk. Ni rotan nampak tak kat dinding tu. Buat apa? Tak pergi masjid kena rotan. Itu cerita dia. Habis dah ke? Zul dah pengumuman kot? Tak ada. Duduk di rumah saja. Duduk di rumah saja. Kalau nak pergi masjid tak ada masalah apa. Pergilah. Nak etikaf di masjid. Nak buat etikaf dulu di masjid kan. Yalah, khilaf di kalangan ulama masalah etikaf tu pun. Kan khilaf antara rajih dan marjuh. Kalau saya, wallahu alam, masing-masing dengan kepahaman dan pengajian dia, saya lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan tidak ada etikaf melainkan pada 3 masjid. Itu apa yang saya pandanglah, apa yang saya belajar. Tapi ada ustaz-ustaz kita yang berpandangan bahawa mana-mana masjid pun boleh berdasarkan hadis al-i'tikafu masjidin jami'. Tak kiralah masjid jami' mana-mana pun. Masjid jami' ni maknanya masjid didirikan padanya Jumaat, boleh i'tikaf. Itu pendapat. Dan pendapat yang kedua berdasarkan dalil juga. Sebab hadis Hudzaifah bin Yaman yang dia mengingkari Abdullah bin Mas'ud kan. Orang buat i'tikaf dekat masjid rumah Abdullah bin Mas'ud. Dia kata, kenapa kamu tak ingkari orang buat i'tikaf tu? Kata Abdullah bin Mas'ud, la'allaka nasita wa hafidhu, barangkali kau lupa kot. Depa ni hafal kot hadis. Dia kata, aku tak lupa dan aku ingat bahawa Nabi kata la i'tikafa illa fi thalathati masajid. Kata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, aku tak lupa dan aku ingat apa Nabi kata, bahawa tiada i'tikaf melainkan pada 3 masjid. Itu jadi khilaf di kalangan ulama dan tak boleh dijadikan perbalahan lah. Masing-masing dengan pendapatnya. Kalau tanya saya cerita hak ni lah. Kalau tanya ustaz yang lain, dia akan cerita yang tu lah. Maknanya pilihlah pada mana yang hati kita cenderung padanya. Sebab kita semua belajar. Para sahabat ikhtalafu wa lam yatafarraqu. Para sahabat mereka berselisih pendapat, tapi mereka tidak berpecah belah, tidak bermasam muka. Tapi orang belakang ni selisih pendapat dan masam muka kebanyakannya. Kan? Ya, kalau ikut dalil tu lah. Tapi ini kita kata masalah khilafiyah. Berlaku khilaf di kalangan para sahabat. Ya? Gitu. Wallahu a'lam. Sah solat dia. Pahala sikit lah. Tak. Sebenarnya yang semalam solat malam tadi, ya tarawih tu sebenarnya bukan malam Ramadan saja, setiap malam dalam setahun. Setiap malam dalam setahun. Nabi ni buat tiap malam kan. Cumanya kita aja pilih bulan Ramadan sebab dia meriah sikit, sebab ada more-nya, more kan. Ada more. Dan sebahagian kita lah, bukan kita di sinilah kan. Jadi macam tu maknanya. Jadi kita buat, kalau ikut sunnahnya Nabi buat 11 rakaat kan, kali dengan witir. Tapi ada orang, yalah ulama berpendapat ada yang sampai 40 rakaat apa semua kan. Jadi tak ada masalah apa, benda tu khilafiyah. Benda khilaf. Kalau saya dah buat witir pas saya tarawih, maknanya kalau saya nak bangun tahajud 2 rakaat yang dibenarkan oleh Nabi SAW. boleh lagi. Dibenarkan 2 rakaat sahaja. Ya, itu dalil yang digunakan oleh pendapat yang mengatakan bahawa solat malam ni tak kira lah, lagi tak subuh hang semayang lah. Terpulang pada kita. Tapi kalau bulan Ramadan ni maknanya kita semayang berjemaah tadi, kita diawalkan di awal Isyak lah. Sebab Nabi SAW buat di awal Isyak kan. Selepas Isyak Nabi buat kan. Tak ada masalah apa. Walaupun tinggal 2 minit nak masuk subuh, dapat fadilat semayang qiyamul lail tadi. Mana dekat-dekat 2 minit nak azan tadi kan, kita sempat 2 rakaat ataupun 3 rakaat, maka dapat kita qiyamul lail dan kita dapat, bila istighfar dapat pahala tadilah. Istighfar, bangun, termasuk di kalangan orang-orang yang bangun pada malam hari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takat tu insya-Allah untuk hari ni ada ustaz lain masuk kan lepas ni kan? Sebelah. Boleh habis kan? Tak apa, dia bagi kelulusan. Puasa-puasa dalam bulan Rejab memang tak ada yang Sunnah. Yang sunnah lah. Tapi bagi kita buat yang macam kita sebabkan kita sejak kita buat. Tapi bagi bulan Syakban dia lebihkan yang kita sebenarnya kami sebab nak biasakan niat ni nak
biasakan diri supaya bulan Ramadan tu tak ada terperanjat. Ya, ya. Tapi pada setengah-setengah pandangan dia kata aktivitas pengaji yang buat dalam bulan Syaban tu tak boleh. Ada tak yang kata? Tak. Maknanya innamal a'malu binniyat. Setiap amalan tu dengan niat kita. Tak ada masalah apa, kita buatlah. Perbanyakkan ibadat di bulan Syaban. Allah Ta'ala suka ibadat kita tadi banyak pada bulan Syaban apa semua kan. Bulan-bulan haram. Maknanya Rejab tadi kita buatlah Isnin dan Khamis, hari-hari bid, hari 13, 14, 15. Kan? Atau tak kira lah sama ada kita nak melatih diri kita nak menyambut Ramadan nanti ke, puasa Ramadan. Tak ada masalah apa. Kita yang pentingnya kita nak pahala daripada Allah Ta'ala tadi. Dengan amalan yang disunnahkan oleh Nabi SAW, itu puasa Isnin Khamis, puasa hari-hari putih, kan? Ataupun puasa nazar. Ya Allah, aku bernazar nak puasa bulan ni seminggu. Wajib kita laksanakan seminggu. Ya Allah, aku bulan ni aku bernazar nak puasa sebulan. Wajib kita puasa sebulan nazar tadi. Sebab nazar tu adalah wajib. Tapi kita maknanya masa kita niat tu, kita tak payahlah sebut. Tak payahlah. Esok aku nak puasa Rejab, ya Allah, Engkau Maha mengetahui. Kan? Tak payah. Tak, esok aku nak puasa Isnin, maaf. Aku nak puasa Isnin Khamis, aku nak puasa Isnin esok, ya Allah. Nawaitu sawma ghadin. Yaumal Isnin sunnatan. Lillahi ta'ala kan. Wah, tu dia. Silap sebut pula 4 rakaatin. Habis. Cerita dia. Jadi begitu. Bulan Syaban tak ada special ibadah. Tak ada ibadat yang tertentu, cumanya kita boleh perbanyakkan bacaan Quran, istighfar, terbanyakkan benda-benda ibadat tadi kan. Tak ada nisfu Syaban pun tak ada hadis yang sahih tentang tu. Doa tengah malam nisfu Syaban, puasa nisfu Syaban, tak ada hadis yang sahih tentang tu. Tapi kita tak menafikan bahawa kita perlu perbanyakkan ibadat di bulan tu. Tak menafikan. Itu maksud dia. Syaban saja kan tak Rejab. Bulan Tak kira lah Rejab, Syaban tadi. Maknanya kan? Tak ada masalah apa. Bulan-bulan lain pun macam tu juga. Sama. Kan? Wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi? Tak ada? Bera. Saya tanya, saya jawab. Nak suruh berhenti lah tu. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, salah silap tu kesilapan saya. Aqulu qawli hadha astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala alam bisawab.